Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Hari ini kerajaan mengumumkan pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK untuk 2019. Ini merupakan pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan ahli ekonomi, terutamanya mereka yang meneliti bagaimana ekonomi pembangunan dapat memberi impak kepada kesejahteraan dan juga keselesaan hidup rakyat Malaysia. Kerana isu ini juga menjadi polemik dari pelbagai aspek ataupun pelbagai pihak. Ada yang mengatakan terutamanya dari laporan yang terkini daripada Philip Aston, iaitu pelapor bangsa-bangsa bersatu untuk kemiskinan dan juga hak asasi manusia, bahawa apa yang sudah pun dilakukan di Malaysia memang satu kejayaan, iaitu kadar kemiskinan negara 0 ataupun 0.4% sejak sekian lama merupakan satu kejayaan yang tidak boleh dinafikan, tetapi ada beberapa perkara perlu diberi perhatian ataupun penambahbaikan, iaitu dari sudut metodologi dan juga bagaimana kita mengkaji ataupun meletakkan kadar pendapatan garis kemiskinan, kerana dengan angka-angka yang sedia ada, pendapatan yang diberi rujukan seperti sebelum ini agak tidak realistik dan juga tidak menepati keadaan sebenar di lapangan. Dengan pengumuman dari Jabatan Perangkaan Negara pada hari ini bagi PJK baru 2019 yang diumumkan, iaitu PJK Nasional, kadar pendapatan iaitu sekitar RM2,208 sebulan untuk isi rumah, berbanding pada 2000 sebelum ini iaitu sekitar RM980 sebulan untuk isi rumah atau sekitar isi rumah yang ada jumlah ahli keluarga 4 orang. Dan kadar kemiskinan, kalau itu dapat diberikan perhatian, maksudnya kadar kemiskinan negara meningkat 5.6%, iaitu sekitar 405,441 isi rumah berbanding 0.4%, iaitu yang dicatatkan pada sebelum ini. Jadi ini semua angka-angka yang perlu kita lihat, walaupun angka ini memberi gambaran yang lebih baik dan juga lebih realistik di lapangan seperti mana yang dilaporkan oleh pelapor bangsa-bangsa bersatu dan juga ramai ahli ekonomi. Adakah kita berpuas hati ataupun metodologi yang kita gunakan untuk pendapatan garis kemiskinan PJK ini perlu ada metodologi baru dan juga elemen-elemen yang boleh menambah nilai bagaimana kita melihat isu kemiskinan di negara kita. Jadi bersama saya pada malam ini Dr. Madeline Burma, pakar ekonomi pembangunan untuk kelompok B40 yang tidak asing lagi, fellow utama ataupun fellow Akademi Sains Malaysia. Mungkin Dr. Madeline, dengan pengumuman tadi, adakah Dr. Madeline tidak terperanjat ataupun teruja ataupun bagaimana? Saya perlu menjelaskan bahawa nilai ini sangat penting untuk menentukan jumlah penduduk yang kita kata sebagai miskin. Okey, atau kita dalam bahasa istilah akademiknya insiden kemiskinan. Jadi perlu saya jelaskan tadi Tuan Haji ada menyebut tentang metodologi. Lazimnya kita bila saya kata kita tu, ahli-ahli ekonomi, tak kisah di Malaysia ke di negara lain pun, mereka menggunakan dua pendekatan untuk mengukur kemiskinan. Pertama yang digelar sebagai pendekatan yang menggunakan ataupun ukuran mutlak, absolute poverty. Okey. Dan yang kedua ialah dipanggil yang relatif. So jadi satu kita mengukur pendapatan menggunakan pendekatan mutlak, yang satu ialah relatif. Lazimnya kita ataupun ahli-ahli ekonomi suka menggunakan yang absolute. Kenapa dia memilih absolute? Sebab absolute ini menggunakan ukuran itu yang tadi, satu garis kemiskinan. Dan garis ini biasanya ditentukan oleh pemerintah atau di setengah negara, dia ditentukan oleh parlimen dia. Okey. Jadi mereka berbincang-bincang, dan kalau dalam konteks Malaysia, EPU, Economic Planning Unit, dan kerajaan akan menentukan. Jadi garis kemiskinan inilah nilai itu berdasarkan apa kita panggil basket of goods, bakul makanan. Basket of goods, not just makanan. Dia ada bahan. Sebab dalam tu nanti ada makanan dan bukan makanan. So kalau kami orang Iban, kami tak pakai bakul, kami pakai tambuk tu. So lagi besar lagi dia punya tu. Jadi konsep the basket of goods tu
dia mengambil kira dua elemen selalunya, food and non-food. Okay? So, jadi dia orang dah congak, mereka dah mesyuarat besar panjang dan dia kata, okey, pada tahun 2016, kalau tak silap saya, nilainya ialah RM980 sebulan untuk Malaysia. Untuk di Semenanjung. Di Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak selalunya lebih tinggi, 1,000 lebih, dan Sabah yang paling lebih tinggi sikit sebab dia mengambil kira kos kehidupan. Now, bila kita menggunakan 980, you bayangkan begini, saya always ceritakan student saya, ni 990, sesiapa yang menerima pendapatan RM979.99, dia miskin. Bila dia mendapat pendapatan 980.01 sen, tiba-tiba dia dah tak miskin. Jadi ini menimbulkan sedikit permasalahan. Jadi orang selalu bila dia sebab nak menentukan sama ada Tuan Haji ni layak ke tidak digelar untuk menerima pendapatan bantuan, sebab dia nak masuk e-kasih. Sebab kita di Malaysia kita menggunakan apa yang kita gelar sebagai targeted, ya. Targeted maksudnya bersasar. Sumber kita terhad, jadi kita kena hanya memberi bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi Tuan Haji bila tahu saya daripada jabatan mana datang dan saya tahu 980 tu, tiba-tiba pendapatan you semuanya kebanyakannya under reporting. Satu. Kedua, kalau tidak pun tersalah kira over reporting pula. Jadi ini yang menjadi masalah. So 980 ni adalah angka keramat. So dia sudah menjadi angka yang dah berapa lama dah sehingga sekarang. Jadi inilah persoalannya. Ramai di kalangan kami yang mengatakan bahawa angka ni tak realistik. Sebab nilai 980 ni perlu menggambarkan makanan yang minimum yang patut untuk a decent living ataupun kehidupan yang kata orang yang memberi memadai dan atau kesejahteraan seseorang. 980 pasti tidak menggambarkan. Perit. Memeritkan. You bayangkan di Kuala Lumpur, saya rasa sewa rumah dah berapa. Kami yang mengkaji ini memang kami sering berkata bahawa angka 980 itu tidak menggambarkan realiti. Bukanlah benda ni bukan hanya baru disebut oleh rapporteur Pertubuhan Bahasa. Dia hanya melakukan kajian sekejap je. Ahli-ahli akademik sudah banyak membincangkan benda ini. Sebenarnya kerajaan mengambil kira. Okey, bagi melihat angka pendapatan garis kemiskinan dalam dunia hari ini 2020. Betul. Dan juga menepati apa yang berlaku di lapangan. Jadi adakah wajar penambahbaikan ini dilihat dari sudut melakukan metodologi yang berbeza? Betul. Ataupun kita masih menggunakan PJK, metodologi lama, cuma kita menambah baik sahaja. Jadi di mana orang kata pun yang lebih baik sepatutnya sebagai pakar ekonomi? Dr. Madeleine. Okey, PJK ni satu daripada kelemahan dia. Kalau ini dalam kelas ekonomi kami antara soalan exam yang sering ditanya lah, apa dia kelemahan PJK? Sebab dia banyak metode lain. Kelebihan PJK ni sebab dia senang. Sebab bila macam saya kata tadi, macam mana saya nak masukkan you dalam tu, senang je you tanya pendapatan you. Okey. Tapi bagi kami sebenarnya dia ada kelemahan dia. Satu ialah dia tidak menggambarkan realiti. Satu. Kedua, dia terlalu bergantung what we call, dia very consumption bias. Dia hanya melihat pendapatan dan dia lebih mengutamakan what we call penggunaan. Dia tidak mengambil kira keupayaan individu. Dia tidak mengambil kira kata kita mobility dia. Dia hanya mengambil kira satu point in time, dia ni 980 miskin. Jadi program-program yang diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan hanya memfokus meningkatkan pendapatan. Sebab supaya dia melompat keluar je daripada garis itu. Garis itu. Jadi bila dia keluar, nanti you tengok dalam data kerajaan dia ada konsep graduate tau. So kalau you tengok data ni, dapat ijazah, dia ijazah. Jadi yang dia orang suka tunjuk, satu, kadar kemiskinan turun. Kedua, dia nak tunjuk berapa ramai yang dah graduate. Sudah berhijrah. Sudah berhijrah. Tetapi satu lagi, dia tidak mengambil kira apa yang kami gelar transient poor. Miskin yang itu tak, dia bila ini garis, contohlah pendapatan dia 1,000. Bila berlaku COVID, berbuk dia jatuh. Kita tidak ambil kira dia. Sebab kita hanya mengambil satu
tahap aja, satu peringkat aja. So selalunya data itu akan dilakukan pada satu ketika. So ini antara kelemahan-kelemahan yang dia, dan dia juga tidak mengambil kira vulnerability, kerapuhan institusi ataupun kerapuhan dari segi keupayaan isi rumah itu. Dia tidak mengambil kira elemen-elemen yang seperti access to resources, sumber-sumber. Dia tidak mengambil kira kesan alam sekitar. Pandemik sekarang. Of course. Yes. So jadi saya mengucapkan terima kasih sebab you remind me of that, because memang PJK tidak mengambil kira itu. Dia hanya mengambil kira. Apa beza PJK dengan menggunakan pendapatan isi rumah berbanding kalau kita mengukur dari sudut perbelanjaan isi rumah? Itu satu lagi metodologi yang kita perlu explore kalau Dr. Madin boleh bagikan sedikit pencerahan. Ini sangat menarik ni. Sebab kita boleh mengukur dari dua perspektif ya. Kita boleh mengukurnya dari segi dari segi apa yang panggil tadi, pendapatan yang kita terima. It can be under reporting or over reporting, whatever dia. Yang sebenarnya actually yang ramai orang yang mengatakan sepatutnya kita juga menggunakan perbelanjaan, sebab itu yang betul-betul dia belanja. Baru kita tahu sebenarnya apa yang tinggal. Yes. So dalam rancangan Malaysia ke-9, pada rancangan Malaysia ke-9, kerajaan sedar bahawa PJK ini sesuatu ada kelemahan dia. So dia telah menambah baik. Bukan dia tidak pernah menambah baik. Tidak statik. Tidak. Dia menambah baik dengan menambahkan satu metodologi baru yang dikatakan sebagai indeks kemiskinan multidimensional. Maksudnya multidimensi. Kalau yang PJK dia hanya menggunakan garis kemiskinan. So yang kita tengok EPU dia tambah lagi yang dipanggil multidimensional poverty index MPI ini, dia mengambil kira, dia tambah lagi. Selain dia hanya melihat pendapatan PJK ini, dia menambahkan 3 elemen baru. Apa dia tu? Satu, kesihatan. Kedua, pendidikan. Dan yang ketiga ialah kesejahteraan. Jadi dia dah tambah. Dan ini juga dimasuk dalam laporan yang terkini 2019. Yes, dia masuk. Tetapi, ini ada tetapi dia. Angka dia, bila dia ukur juga, rupanya jumlah peratusan orang yang miskin sekitar 1% je berbeza dengan PJK. Jadi maknanya masih lagi kami orang akademik, kami kata ini tidak mengambil kira banyak elemen-elemen baru yang perlu diambil kira. Jadi bukan bermakna kerajaan tidak mengambil perhatian. So dia ambil PJK, dia lepas tu dia masukkan multidimensional poverty index dengan kalau tak silap saya 10 indikator dia masukkan schooling dan sebagainya, rumah you macam mana, ada tak perumahan. Yes, dia masukkan, bukan akses kepada maklumat dan sebagainya. Bila benda tu berlaku, memang dia orang dah masuk kira. Tetapi berlaku apa yang dikatakan di wacana antarabangsa dalam dunia ilmiah, muncul kumpulan-kumpulan di Oxford University yang mengatakan kita tak boleh hanya melihat, masih lagi terlalu bergantung kepada ni. Dia kata kita perlu melihat benda-benda lain. Kita perlu melihat, itu yang dia kata muncul B40. So B40 ini dia kata adalah golongan 40% yang terbawah. So tidak lagi menggunakan PJK. So 40% ini maksudnya lebih tepat. Lebih menggambarkan pada pandangan mereka. Pada pandangan mereka, walaupun ada yang mengatakan benda ni kurang tepat. Bagi saya dia lebih menggambarkan keadaannya. Lebih cocok dan dia, tapi bendanya ialah penambah baik. So jadi kita, that's why kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 kita dah start mula mendengar istilah B40, M40 dengan T20. Jadi kali ini dia tidak ada satu garis kemiskinan. Jadi sesiapa yang jatuh di bawah the 40% dalam masyarakat itu, dan dia bergantung pada sekitar 50% of the median income. So kalau kita tengok agak-agak 3,000 kalau jadi benda tu dinamik. Tidak seperti PJK. PJK gerak. Kos hidup meningkat, dia masih lagi kat situ. Sedangkan yang ini tidak. Yang kita akan pasti ada orang yang dikatakan B40. Dan in fact kami yang orang yang sibuk dengan golongan miskin ini, kami lebih nak tahu yang B 2% yang paling bawah. This is what we call the bottom of the pyramid. Ini yang betul.
Dr. Madin, soalan awal saya tadi sebelum kita rehat, kalau PJK ini tidak tepat ataupun tidak menepati realiti di bawah sana, jadi semua agensi kerajaan, pembuat dasar, EPU dan sebagainya akan melakarkan polisi dan juga dasar untuk mengatasi mereka-mereka yang ada di bawah PJK itu. Jadi kalau ini tidak tepat, apa impak yang boleh kita lihat? Dan ini dah masuk 2020. Kita amat berbangga 0.4%, hampir 30 tahun, 40 tahun antara yang paling rendah di dunia. Tetapi apabila kita di lapangan, tak payah jauhlah, di Bangi pun ada, di Lembah Pantai pun ada, di Kerinci pun ada, di Keramat pun ada, apatah lagi jauh di Kenawen ataupun di Serian Sarawak. Betul. Satu perkara yang perlu saya jelaskan, di Malaysia macam saya sering sebut, kita menggunakan apa yang kita gelarkan bila part kemiskinan ini, kita menggunakan pendekatan bersasar. Okay? Ini Sentiasa. Maknanya bersasar maksudnya sebab satu tadi saya katakan sumber kita terhad. Jadi kita mesti mengambil orang, memastikan bantuan kita tu diberikan kepada orang yang betul-betul layak. Okay. Jadi nak betul-betul layak ni, maka data sangat penting. Okey, data ni sangat penting sebab kalau data kita tidak betul, maka ini yang kita panggil type 1, type 2 error ataupun kelemahan, keterisan, kelompongan. Yang satu lagi kita macam kita dalam mahkamah type 1, type 2 error tu maksudnya you menghukum orang yang tidak bersalah dan you melepaskan orang yang bersalah. So ini yang kita kata type 1, type 2 error ataupun kesilapan type 1, type 2, iaitu kita tidak memberi kepada orang yang betul-betul memerlukan dan kita memberikan pada orang yang tidak layak. Dahlah sumber kita tidak terhad. Okey. Jadi bila bersasar, jadi data ini sangat-sangat penting. Dan data kita ni perlu saya jelaskan bahawa untuk mengutip data memang satu proses yang mahal dan memakan masa. That's why kita buat sensus. Sensus ni kita buat untuk semua orang. Banji, kalau banji Kalau dia 32 juta orang, 32 juta lah akan kita buat. Itu kadang-kadang kita dulu kita buat 20 tahun sekali dan kita buat 10 tahun dan I think PM bagus dah lancarkan untuk hujung tahun ini. Yes. So jadi dalam statistik apa yang dia orang buat, dia akan buat survey. Jadi dia ambil sekurang-kurangnya 30% sampel. Jadi kadang-kadang sampel pun salah orang. Nak mengkaji orang miskin, pergi Bandar Baru Bangi. Memang you tak akan jumpa. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Di mana apa akan berlaku implikasi? Impaknya ialah itu yang tadi saya katakan. Kalau sebab orang yang Malaysia memang kita pernah menang award, anugerah untuk kita punya e-kasih. Tidak ada negara di dunia yang ada sistem komputer, sistem data yang mempunyai sebegitu hebat seperti e-kasih ni, yang mana you tekan dia boleh keluar muka orang yang dalam senarai e-kasih itu, kawasan rumah dia, di mana dia lokasi dan sebagainya. We have that system. Tetapi kos untuk maintain that system satu. Yang kedua ialah update dia. Masalah dia nak update dia. Itu yang menjadi masalah. Jadi bila angka ni salah, IC dia salah, yang nama dia berubah sikit je, itu kadang-kadang ada orang yang sampai 2-3 dia dapat bantuan. Sebab ini computerized system. Ada pula orang yang tak dapat walaupun dia layak. Jadi bila angka begini yang rendah, maka because kerajaan memberi peruntukan. Dia akan tengok dalam senarai e-kasih ni. E-kasih ni, dah kurang e-kasih ni. Dah 0.4%. Okey, maka peruntukan pun dikurangkan. Baik kita pindahkan ke tempat lain. Bukan dengan sengaja kerajaan sengaja nak apa kata orang, nak sengaja kita tak nak bagi. Tidak ya. Sebenarnya dia jadi dia soal data ni sangat-sangat penting. Dia kalau kita tengok, kalau macam kami yang pergi lapangan ni, kami tahu siapa yang orang yang memang kerja dia nak memasukkan diri dia supaya masuk dalam e-kasih, sebab itu adalah data rasmi yang mana hanya mereka yang ada di dalam tu saja yang layak menerima bantuan. Sebab itu yang macam saya katakan. Jadi e-kasih ni satu yang holistik. Data ni datang daripada berbagai pihak dan dia perlu di proses pemutihan, kemaskini dan sebagainya. Bayangkan kalau ada orang yang dah meninggal. Ada lagi. Ada lagi. Okay. Inilah dia. Dr. Madlin, ada beberapa perkara juga didebatkan oleh pakar ekonomi B40 dan juga kemiskinan, mengatakan bahawa sudah sampai masanya selain daripada angka-angka yang sentiasa menjadi konservatif ataupun tradisi bagi pihak pemegang polisi seperti EPU, perlu juga dimasukkan mereka yang perlu mendapat bantuan kemiskinan. Seperti kelompok orang asal, kelompok komuniti yang tidak ada data pengenalan diri, iaitu stateless. Ini antara juga bidang kajian Dr. Madlin. Bagi pekerja asing.
dan juga refugees, termasuk juga OKU dan juga gender. Ini satu wacana baru yang saya rasa Malaysia perlu champion. Kalau kita berbangga dengan 0.4% dan juga data raya e-Kasih, mengapa tidak kita perlu mendahului perkara-perkara yang kita terlepas pandang ataupun kita tidak kemaskini bagaimana kelompok-kelompok minoriti seperti ini? Okey, yang saya nak sebut, OKU memang akan masuk sebab dia akan masuk dalam data kebajikan. Sepatutnya. Tapi kalau dia tidak mendaftar, maka dia tidak akan. Sebab isu dia, kita ni... Ada stigma. Dia begini, Tuan Haji. You bayangkan ya, orang Penan. Saya ambil orang Penan yang di pedalaman. Di Ulu Baram. Di Ulu Baram, you nak berjalan 7 hari 7 malam, baru you jumpa dia. You tanya dia mana IC dia. Sebab nak mendaftar dalam e-Kasih dan sebagainya, satu you kena IC tahu. dulu, surat beranak dulu. You kena tahu yang sebenarnya, saya kena daftar ke? Berapa ramai di kalangan kita yang tahu saudara mara kita untuk layak masuk e-Kasih ni. Sebab selagi you tidak masuk, you tidak mendaftar, you miskin macam mana pun. Terlepas sebab dia ini adalah satu daripada kelemahan tetapi dia juga ada kebaikan. Sebenarnya di sini peranan tanggungjawab masyarakat, ketua masyarakat, ahli masyarakat. Kita melihat bagaimana ada macam Tuan Haji kata tadi, kita melihat ada seorang yang OKU dan kita tahu dia tidak pernah menerima bantuan. Itu tanggungjawab masyarakat. Bukan hanya tanggungjawab untuk pegawai e-Kasih setakat mana aja untuk mencari. Jadi ini penting apa yang kita lakukan hari ini. Jadi tadi saya katakan ibu tunggal dan sebagainya, mereka tu kalau mereka mendaftar memang mereka. Now, yang kontroversinya ialah yang bukan warga negara. Okey. Dan di Malaysia yang bukan warga negara ni menariknya, dia ada, boleh saya kategorikan secara tidak langsung, ialah satu yang betul-betul migran. Mereka ini pekerja asing yang datang ke negara kita. Itu yang legal, yang illegal. Yes. Yang legal ini memang mereka memang tidak layak, dan lagi pun dalam masa COVID ni memang isu yang legal tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah isu illegal. Now, illegal ni bukan dia hanya illegal ni pula dia ada dua senario dia. Satu, dia datang dia ikut jalan tertikus. Okey, dia ikut jalan tertikus yang saya rasa takkanlah kita tak tahu di mana tikus itu. Okey, tikus pun kita nampak. Okey, tetapi ini isu lain, pemerdagangan dan sebagainya. So itu yang betul dia tanpa dokumen. Yang satu lagi yang kesiannya ialah mereka yang bekerja yang masuk secara legal, habis kontrak tak balik. Dia tak balik. Duduk. Dia pindah ke majikan lain. Yang ini yang jadi mereka ini yang nanti akan menjadi kontroversi. Nah, persoalan kita sekarang dalam senario COVID, ramai yang dikatakan tadi yang bukan warga. Itu yang kategori asing. Yang saya paling saya kesian ialah rakyat kita yang kami panggil statusless. Bukan stateless pun. Mereka ni anak Sarawak, anak Sabah, orang dari Semenanjung. Kerana apa? Mereka tidak ada IC. Sebab mereka tidak ada kesedaran untuk melaporkan diri untuk mendapat IC. The moment you tidak ada kad pengenalan diri, memang itulah punca intergenerational poverty ataupun kemiskinan antara intra generasi ini. Maknanya dia akan mewarisi kemiskinan ibu bapa dia. Dan inilah yang cuba diselesaikan oleh kerajaan, tetapi benda ni dia banyak punca dia. Satu, perkahwinan yang tak teratur, ada yang tidak mendaftar, anak angkat dan sebagainya. Itu cerita lain. Tetapi kalau mereka ini bagi saya wajarkah dimasukkan bagi saya dalam memang mereka wajar. pendekatan baru? Tapi bagaimana nak membuktikan? Sebab proses pembuktian adalah bila dia sudah terbukti dia akan mendapat identity card. Tapi saya tahu kebanyakan dalam zaman COVID ini memang kita lihat walaupun ada daripada kalangan memang ada orang yang mengatakan bahawa mereka ini terlepas tetapi atas dasar kemanusiaan kita tengok NGO ramai yang what we call dalam bahasa Inggeris yang mereka turun ke bawah, those who fall in between the cracks. Ni macam rompang macam ni. So jadi maknanya mereka tidak menambat mana-mana tapi NGO ada menyambut dekat bawah. Dan ada kerajaan dan juga YB yang betul-betul berusaha, tapi mungkin dia tidak ada kewajipan untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau nak dijadikan dasar itu dia memerlukan satu kebijaksanaan perbincangan yang lebih mendalam. Kita lihat semasa COVID berlaku xenofobia, orang begitu marah dengan pekerja asing dan sebagainya. Jadi dia a bit sensitive. So mungkin untuk you bayangkan dia kata tengok yang tu keluarga tu tak dapat and then yang ini dapat. Ini yang menjadi persoalan. Jadi buat masa sekarang memang kerajaan
lebih menumpukan fokusnya kepada warga negara Malaysia. Akhir sekali Dr. Madeline, untuk bergerak ke hadapan supaya pendapatan garis kemiskinan ini sentiasa mengikuti realiti semasa, mengikut keadaan situasi ekonomi negara, kewajaran juga kerajaan sentiasa melihat semula PJK dari masa ke semasa. Betul. Ini memang kita tidak boleh nafikan bahawa Department of Statistics, Jabatan Perangkaan ini telah memainkan peranan yang penting. Jadi kalau kita lihat PJK ini patut diubah kalau bolehlah. Janganlah sampai 5 sampai 1 dekad. Dekat 1 dekad. Kita perlu mengambil kira dinamik yang berlaku, kos hidup dan sebagainya. Dan juga penambahbaikan. Penambahbaikan ni macam tadi MPI dimasukkan. Dan juga elemen-elemen lain yang perlu. Dan saya meminta supaya satu juga, supaya untuk mengelakkan apa kata orang debat, dia ada didebatkan di parlimen. Betul. Berapakah angka yang betul-betul dipersetujui? Okey, EPU kata inilah dia. So let the politicians debate on it and say yes, this and a plus and minus. Okay. So that tidaklah dia menjadi ruang untuk menjadi bahan percaturan untuk election. Okey. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Sekian, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.